li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Puan Inun, moderator pada pagi ini. Seterusnya pimpinan SPAK, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mulai dengan ucapan tahmid kesyukuran Alhamdulillah kerana pada pagi ini dapat lagi kita bersua dan bertatap muka pertemuan kali yang ke-11 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Al-Kabair, mana kali pertama kita mula bacakan kitab kita ini pada hari Rabu 11 Oktober 2023 dan hari ini hari Rabu 27 Disember 2023. Syukur pada Allah kita telah berjayakan ada sebanyak 11 kali pertemuan walaupun secara online. Tuan-tuan berada di tempat masing-masing, saya berada di tempat saya, tapi Alhamdulillah tidak menghalang kita dengan teknologi ini untuk kita bermuzakarah kitab himpunan dosa-dosa besar. Pertemuan yang ke-11 pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14, insya-Allah kita jauhi perkara ini, iaitu minum arak walaupun tidak memabukkan. Dalam bab minum arak ni, dia walaupun tidak memabukkan, ia termasuk daripada dosa besar dan dia dikenakan hukuman had, sebab ada sebatan 40 kali sebatan. Kita baca dulu dalil Al-Quran dan dalil hadis dalam bab meminum arak, salah satu daripada dosa besar. Tak panjang tajuk ni. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau boleh para jemaah pun baca juga ayat Quran ni. Yang tak dapat baca, insya-Allah kita sama-sama dengar ayat ni, turun rahmat pada kita bila kita dengar Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 219. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada kedua-duanya ada dosa besar, ithmun kabir, dosa besar. Dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Manfaatnya mungkinlah menghilangkan masalah buat seketika. Namun, dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bertanya lagi tentang apakah mereka akan belanjakan, dermakan kepada siapa? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih daripada keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu berfikir. Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini nak menerangkan tentang pengharaman arak itu, ia datang secara berperingkat-peringkat. Dia tidak datang secara total. Sebab apa? Telah berakar umbi dalam kalangan masyarakat ketika itu. Salah satu daripada cara kehidupan mereka adalah minum arak. Jadi bagaimana uslub ataupun metodologi dakwah, maka benda yang telah berakar umbi ni, maka ditackle oleh Allah pengharamannya itu secara berperingkat-peringkat. Tadarruj. Dia tak boleh, tu haram. Jadi Allah Ta'ala nak mendidik arak ni walaupun ada manfaat, tetapi arak ini dosanya besar.
Dia pengharaman berperingkat. Kemudian kalau kita tengok pengharaman arak ni, dia ada lagi turun ayat yang lain, iaitu ayat pengharaman hanya ketika solat saja. Waktu solat saja tak boleh minum arak. Dia berperingkat. Dia tak terus total haram pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala berfirman antaranya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sebab apa? Ketika arak belum diharamkan, ada dalam kalangan sahabat Nabi, dia minum arak, kemudian dia solat. Dia solat Allahu Akbar. Bila dia solat, dia bacalah surah Al-Kafirun. Sepatutnya surah Al-Kafirun ni, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi oleh kerana minum arak, mabuk, hilang kewarasan akal, la a'budu ma ta'budun, dia tidak baca perkataan la. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah. Maka Allah perintahkan, wahai orang beriman, jangan kamu solat dalam keadaan kamu ni mabuk. Itu pengharaman secara berperingkat-peringkat yang kedua. Tak boleh ketika mana solat. Kemudian dalil yang seterusnya ni yang kita nak baca ni, itu pengharaman arak secara total. Pengharaman arak secara total. Apa Allah Ta'ala berfirman? Dalil yang kedua daripada kitab kita ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Muka surat 72. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, semuanya kotor keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu dengan sebab arak dan judi, serta mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan mengerjakan salat. Maka mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara yang keji itu, atau kamu masih berdegil? Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Pelajaran daripada perbincangan kita ni sebagai mukaddimahnya, dalam dakwah mestilah ada peringkat-peringkat. Dalam dakwah mestilah beransur-ansur. Tak boleh kita tu jam demikian. Dia perlu lebih kepada mengajak daripada terus menghukum. Dia perlu daripada mengajak daripada terus kepada kita katakan dengan kita sebut sebagai memutuskan. Kita pendakwah, kita mengajak. Sebab dalam Quran sendiri, pengharaman arak dia datang ada 3 peringkat. Mula-mula Allah Ta'ala sebut arak ni dia ada manfaat dia, tapi dosanya, mudaratnya lebih tinggi. Kemudian peringkat yang kedua, pengharaman arak hanya ketika waktu solat sahaja. Waktu lain dibenarkan dulu. Kemudian pengharaman yang ketiga, Allah Ta'ala sebut peringkatnya adalah pengharaman secara total. Dan sekarang ni pengharaman secara total dah. Itu salah satu daripada uslub dakwah yang diajar di dalam Al-Quranul Karim.
dalam bab pengharaman arak secara berperingkat. Dan arak ini dia memang menghilangkan kewarasan akal. Banyak kalau kita tengok sekarang ni kan, pemandu mabuk bila dia minum, pergi parti malam-malam, kemudian bawa kereta, langgar motor atas highway kan, meninggal dunia kan. Alasannya mabuk. Sebab apa? Minum arak itu menghilangkan kewarasan akal daripada berfikir. Dan ibu kepada segala kejahatan sebenarnya adalah arak. Arak inilah yang menyebabkan berlaku macam-macam masalah. Dia sama macam dadah kan. Dia menghilangkan kewarasan akal, dia akan menimbulkan kepada masalah jenayah yang lain. Bunuh, pukul, semualah. Sebab apa? Akal tu salah satu maqasidus syariah. Tujuan pensyariatannya agar kita menjaga akal fikiran. Itu dua dalil daripada Al-Quran yang kita baca dalam bab pengharaman arak. Pendek je tajuk pada pagi ni. Kemudian muka surat 72 kita tengok lagi. Sabit suatu riwayat daripada Ibnu Abbas katanya, ketika diturunkan perintah pengharaman arak, para sahabat antara satu sama lain berkata arak telah diharamkan dan dosanya sama seperti syirik. Maksudnya dosa meminum arak ini sama besar seperti syirik. Maknanya dosa besar lah. Yang paling besar syirik lah. Tetapi nak sebutnya besarnya dosa meminum arak ni, para sahabat mengumpamakan dosa meminum arak seperti syirik itu. Kemudian, Abdullah bin Umar berpandangan bahawa arak ialah sebesar-besar dosa. Tidak syak lagi, ia adalah ibu segala dosa dan peminumnya dilaknat dalam banyak hadis. Kalau boleh kita gariskan perkataan ibu segala dosa. Arak ni ibu segala dosa. Dan sekarang ni nak dapat walaupun kita katalah di kedai-kedai tertentu dia tulis minuman alkohol ni hanya kepada orang bukan Islam, umur 18 tahun ke atas dan sebagainya kan. Kalau kita pergi, kita tak sebutlah apa-apa kedai. Tapi cara nak mendapatkannya sangat-sangat mudah. Bahkan di belakang rumah, di taman-taman yang ada buka kedai-kedai tertentu, kita tak sebut nama kedainya, tapi orang nak minum arak ni sangat-sangat mudah sekarang ni. Walaupun hanya ditulis untuk minuman bukan Islam, sebenarnya kalau orang Islam beli tak ada larangan pun, tak ada larangan. Dan banyak di taman-taman kita jumpa botol-botol tin minuman alkohol tadi ataupun minuman arak tadi. Macam-macam lah. Subhanallah. Sedangkan itulah ibu segala dosa. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang pertama. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fajliduh, fa in 'ada fajliduh, fa in syaribaha fajliduh, fa in syaribaha rabi'ah faqtuluh." Riwayat Imam Ahmad daripada Muawiyah. Maksudnya, siapa yang minum arak, sebab dia. Berapa kali sebatan? 40 kali sebab. Sekiranya dia minum lagi, sebab lagi. Kemudian jika dia minum lagi kali ketiga, sebab lagi. 40. Lalu jika dia minum kali keempat, bunuhlah dia. Subhanallah. Sampai ke tahap tu kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab bimbang-bimbang kalau dia tidak insaf, dah diberi kaunseling, dah bagi tahu jangan minum, tapi dia minum juga berkali-kali sudah diberitahu, bimbang boleh mendatangkan mudarat pada orang lain sampai satu tahap faqtuluh. Rasulullah kata, kamu halang dia dengan sungguh-sungguh sampai kalau dia lawan, pihak pemerintah boleh jatuhkan hukuman bunuh. Subhanallah. Tak kira lah hukuman bunuh ni sama ada gantung sampai mati ke dan sebagainya, macam dadah kan. Dadah sampai mati hukuman gantung dia, dan boleh juga dilaksanakan kepada peminum arak ni. Sebab apa?
dia boleh menyebabkan masalah kepada masyarakat. Jadi salah satu ruang saddu zara'i, nak menutup ruang-ruang kemudaratan. Kalau berkali-kali dia menyebabkan bila minum arak menimbulkan huru-hara dalam kalangan masyarakat. Bila dilarang pun dia tetap buat sampai ke satu tahap pihak kerajaan boleh menjatuhkan hukuman bunuh pada dia. Cuma undang-undang kita di Malaysia ni, kita tidaklah sampai ke tahap tu. Minum arak kepada orang bukan Islam pun dia tertakluk kepada kesalahan di mahkamah syariah. Tetapi kalau kepada bukan Islam, dia dibenarkan saja kalau di negara kita ni. Tetapi kewarasan akal yang hilang itu, kesan daripada kewarasan akal yang hilang, dia tak kira kepada orang Islam ke, kepada orang bukan Islam ke. Kalau dia mabuk, dia bawa kereta, dia langgar je. Ataupun dia boleh menyebabkan sehingga tahap membunuh je. Itulah Rasulullah katakan, faqtuluh. Kalau dia minum berkali-kali, halang dia dengan keras, kalau dia lawan, boleh sampai kepada tahap bunuh. Tapi undang-undang kita ni, di negara kita, kalau buat macam tu, nanti bising pula golongan-golongan liberal, bukan Islam dan sebagainya. Kenapa nak buat undang-undang Islam ke atas kami dan sebagainya. Sedangkan kesan buruknya akan terkena kepada orang Islam. Ada satu kes, saya balik kuliah subuh tu, dia bawa kereta di highway, dekat dengan highway plus, dekat dengan Bangi, berlaku kemalangan. Dia langgar motor jururawat yang naik motor tu, dia langgar. Sebab apa? Bila ditahan, dia dapati dia mabuk. Motor arak ada dalam kereta dia dan jururawat tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Kesnya apa? Kesnya memandu dalam keadaan mabuk pada awal pagi. Subhanallah. Kesannya cukup-cukup buruk. Hadis yang kita baca tadi hadis sahih. Kemudian hadis yang kedua. Diriwayatkan daripada Amr bin Haris, Amr bin Shu'aib menceritakan kepadaku daripada bapanya, daripada Abdullah bin Amr, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salah sukran marratan wahidah, faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha." فسلبها ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يستقيه من طينة الخبل. قيل يا رسول الله وما طينة الخبل؟ قال عصارة أهل جهنم. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan solat sebanyak sekali disebabkan mabuk, dia mabuk lalu dia tak semayang, maka seolah-olah dia diberikan seluruh yang ada di dunia lalu dirampas daripadanya. Subhanallah. Segala apa yang nikmat yang ada pada dirinya, kalau sekali dia tinggalkan solat, puncanya sebab mabuk, seolah-olah nikmat tersebut dirampas daripadanya keseluruhannya. Sesiapa yang meninggalkan solat sebanyak 4 kali disebabkan mabuk, 4 kali. Kerana mabuk dia tak semayang 4 kali. Maka Allah berhak memberinya minum daripada tinatul khabal. Di hari akhirat kelak dia akan minum daripada tinatul khabal. Jadi sahabat tanya, tinatul khabal tu apa dia? Kita pun ni dia dengarkan apa dia tinatul khabal ni. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, tinatul khabal tu apa dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ia adalah lelehan cecair darah dan nanah ahli neraka. Subhanallah. Tinatul khabal adalah cecair darah dan nanah yang diberikan kepada orang yang meninggalkan solat kerana mabuk. Subhanallah. Orang mabuk, kalau dia solat pun dia tak ingat apa dah, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala dah. Dia akan pening-pening macam tu. Maka dia akan mendapat minuman di hari akhirat kelak, balasan daripada perbuatannya minum khamar itu, dia minum daripada tinatul khabar. Dalam hadis ini disebut. Itu hadis yang kedua lah.
Hadis yang ketiga daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabu muskira an yasqiyahu min tinatul khabar. Qila wa ma tinatul khabal? Qala 'araqu ahli an-nar aw qala 'usaratu ahli an-nar." Riwayat Imam Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Allah mempunyai janji bagi sesiapa yang minum sesuatu yang memabukkan. Allah berjanji. Janji Allah ni, Allah akan tepati. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah janji apa dia? Dia akan memberi minum dengan tinatul khabal. Kepada siapa? Orang yang mabuk. Mabuk ni puncanya daripada arak ataupun seumpama dengannya lah. Mungkin daripada dada, khayal, pil kuda dan sebagainya. Apakah tinatul khabal? Lalu Rasulullah jawab, ia adalah peluh ahli neraka, ataupun baginda bersabda, ia adalah lelehan cecair ahli neraka. Subhanallah. Masalah sosial dalam kalangan masyarakat ni cukup teruk lah. Kita kan, penceraian yang datang jumpa saya, salah seorang daripada juru nikah. Ramai yang kalau nak nikah ataupun nak cerai, dia kena jumpa kita, dan bila kita tanya, kenapa awak ni muda lagi bercerai? Maka dia jawab, suami saya ustaz kaki minum, kata dia. Ataupun suami saya ustaz penagih. Dadah dan arak ni merosakkan sistem rumah tangga pada hari ini. Subhanallah. Saya rasalah cukup dah, sampai dah masanya untuk kita kenakan hukuman yang tegas kepada peminum arak. Dalam kalangan orang Islam lah terutamanya. Sebab mungkin dalam kalangan orang bukan Islam, kita nak kenakan hukuman dari sudut syariahnya, dia kata itu agama dia. Sedangkan tidak ada mana-mana agama membenarkan meminum arak. Tak ada. Dia tak boleh jadikan alasan agama demikian. Maka mungkinlah kita kena kawal dari sudut lesen, kena keluarkan. Hanya macam di Kelantan, di Terengganu kan. Premis arak ni tak ada dijual. Tak ada dijual. Tak boleh didapati sewenang-wenangnya lah. Dan memang keras. Orang Islam memang tak dibenarkan langsung untuk membeli perkara tersebut. Lesen dikawal oleh pihak kerajaan. Sebab dia akan merosakkan rumah tangga. Kaki minum, kaki dadah dan sebagainya ni menyebabkan berlakunya cerai-berai, anak-anak ditinggalkan demikian. Kena hukuman yang keras lah bagi kita. Kemudian, muka surat 74, dalil yang keempat daripada hadis. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Sesiapa yang minum khamar di dunia, Allah haramkan baginya minum arak di hari akhirat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rupa-rupanya di syurga itu adanya arak juga, tetapi arak yang tidak memabukkan dan ianya halal. Siapa yang pernah minum di dunia arak, haram baginya minum di hari akhirat kelak. Walaupun dia sudah bertaubat. Sebab kemuliaan bagi dirinya itu, dia sudah tidak dapat lagi menikmati yang dinamakan dengan arak yang halal di hari akhirat. Itu hadis yang keempat. Dan last sekali, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasanin. Penagih arak, jika dia mati, dia akan bertemu Allah seolah sebagai seorang penyembah berhala. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya daripada Ibnu Abbas. Orang yang penagih arak, dia meninggal dunia dalam keadaan mabuk, seperti dia ni melakukan syirik. Maknanya seperti dia menyembah berhala. Na'uzubillah min zalik. Tidaklah mengeluarkan dia daripada Islam, tetapi agama nak ceritanya betapa tegahnya melarang daripada minum arak ni, seolah-olah hampir kepada kesyirikan dosa tersebut. Ini nak menunjukkan besarnya dosa meminum arak. Moga-moga Allah jauhkan diri saya dan kita semua
dan ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita daripada terlibat dengan dosa besar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai dosa besar yang ke-14, pendek saja. Kita masuk dosa besar yang ke-15 pada pagi ini, insya-Allah. Dosa besar yang ke-15 iaitu takbur. Takbur, bongkok, sombong, ujub dan angkuh, ia salah satu daripada dosa besar. Ujub. Ujub ni apa dia, Ustaz? Ujub ni merasa diri dia ni lebih banding dengan orang lain. Orang lain dak buat cetong, dia seorang aja yang bagus. Itu bahaya tu, penyakit ujub. Sombong. Sombong ni maknanya dia menafikan kebenaran daripada orang lain, dia rasa diri dia aja betul. Itu sombong. Angkuh ni dia merendah-rendahkan orang lain. Dan semua ni ia termasuk daripada dosa besar. Takabur, bongkok, sombong, ujub dan angkuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benci perbuatan-perbuatan demikian. Kita tengok dalil dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dosa besar yang ke-15. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Surah Ghafir ayat yang ke-27. Setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu daripada angkara tiap-tiap orang yang sombong takabur, yang tidak beriman kepada hitungan amal. Surah Ghafir ayat yang ke-27. Nabi Musa ni dia berdepan dengan dua orang manusia yang takabur, bongkok, sombong, ujub dan angkuh. Yang pertama adalah Fir'aun. Itu dia punya cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa. Dia berdepan dengan manusia yang paling sombong, iaitu Fir'aun. Sombongnya Fir'aun ni sehingga dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Kan bila Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun kata, aku ni, kamu tahu tak, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Kan Nabi Musa, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fir'aun, nak tak kamu menyembah Allah? Kemudian kata Fir'aun, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Dia mendustakan apa yang dibagi tahu oleh Nabi Musa. Thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Bahkan bukan setakat dia mendustakan, dia pula lawan Nabi Musa. Kemudian dia kata, wa qala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia kata, tak ada lebih tinggi daripada aku. Akulah Tuhan kamu semua yang paling tinggi. Sombong betul Fir'aun ni. Sebab itu Nabi Musa dalam hidup dia berdepan dengan dua manusia yang paling sombong. Nombor satunya Fir'aun lah. Nombor kedua Qarun. Qarun pun umat Nabi Musa sebenarnya. Qarun kan. Qarun ni dia seorang yang show off. Suka menunjuk-nunjuk. Dia show off macam mana? Dia kaya. Qarun ni memang kaya. Bila dia kaya, orang lain pun jadikan Qarun ni sebagai idola. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Jadi orang lain pun kata dia punya likers, Qarun punya follower, bagi tahu, seronoknya kalau kami boleh jadi macam Qarun. Jadi dia punya liker dia, pengikut dia. Jadi orang kata, seronok kan, best kan kalau jadi macam Qarun. Kemudian orang tanyalah pada Qarun, Qarun, awak ni kaya, hebat, banyak harta, apa sebab Kemudian Qarun pun dengan sombong dan angkuhnya, apa dia katakan? Dia katakan, ini saya punya kebijakan, kecerdikan, minda saya inilah
yang menyebabkan saya jadi hebat dan kaya. Tanpa dia lupa bahawasanya itu merupakan ujian daripada Allah dalam bentuk kekayaan. Dia lupa nak puji Allah. Sepatutnya dia kata, Allah bagi rezeki pada saya. Yang menjadikan saya kaya ni adalah Allah. Allah pemberi rezeki. Tapi tidak. Dengan sombong dia lupa pada Allah pemberi rezeki. Dia katakan hasil daripada dia ni orang yang bijak. Itulah yang menjadikan dia kaya. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun, terbenam di dalam muka bumi. Dia manusia yang sombong. Ini dosa besar. Sombong, angkuh ni kita tidak ke mana sebenarnya. Sebab itu Rasulullah sangat respect kepada orang beriman yang sentiasa bersyukur, dia tidak angkuh dan tidak sombong bila dia dapat nikmat. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Aku cukup kagumlah dengan orang beriman. Orang beriman macam mana yang Rasulullah kagum dan respect? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Orang beriman yang apabila dia dapat nikmat, dia cool down, dia zuhud, dia relax, dia bersyukur dengan nikmat itu, itulah yang terbaik bagi orang beriman. Sebab kalau kita nak sombong, nak angkuh dengan nikmat yang kita ada, kita akui ini semua hanyalah pinjaman Allah, titipan daripada Allah sementara sahaja. Bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh ambil barang yang dia beri pinjam ini. Kita orang beriman, dapat nikmat, kita tidak sombong. Dapat ujian, kita tidak terlampau sedih. Sebab apa? Kita tahu ini semuanya hanyalah sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka Allah sebut tadi, sesungguhnya aku berlindung daripada tiap-tiap orang yang sombong. Dan Allah kata, aku tak suka pada orang yang sombong. Dalil yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong takabur. Surah An-Nahlu ayat yang ke-23. Allah tak suka orang yang sombong. Dalam Quran Allah sebut, dia suka pada orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah suka pada orang-orang yang sabar. Sabar ni, sabar maknanya sabar dalam semua hal lah. Sabar dalam ibadah, sabar meninggalkan yang haram, sabar ketika diuji. Dan Allah tak suka, la yuhibbul mustakbirin. Allah tak suka orang yang sombong, takabur. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW, ni dalil Quran. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'idh billah. Muka surat 76. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka daripada pihak yang diakui benarnya. Tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran untuk mengatasimu. Kemahuan yang mereka tidak sesekali akan dapat mencapainya, oleh itu mintalah perlindungan kepada Allah daripada angkara mereka itu. Ayat ni Allah nak ceritakan tentang orang sombong. Orang sombong ni, datanglah orang bagi tahu apa pun, datanglah orang bagi tahu kebenaran macam mana sekalipun, dia hanya tahu yang benar tu hanya dia seorang saja. Yang betul dia je, orang lain salah. Yang pandai dia je, orang lain tak pandai. Oh, ini bahaya, sikap sombong. Dia akan merosakkan, kalau berorganisasi, akan merosakkan organisasi. Dia tak boleh terima dah pendapat orang lain, yang betul dia seorang saja. Ini bahayalah. Kemudian dalil daripada hadis kita baca sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaih idh khasifa Allahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Ketika ada seorang lelaki berjalan dengan selendang di bahunya dalam keadaan sombong dan ujub, tiba-tiba Allah tenggelamkannya ke dalam tanah. Lalu dia terus berbolak-balik sambil meraung di dalamnya sehingga hari kiamat. Subhanallah. Dia pakai selendang kebesaran nak menunjukkan dia ni mungkinlah dia ni orang besar ataupun dia ni orang alim. Dia ni orang baik, pakai selendang, mungkin pakai pakaian-pakaian yang menyebabkan orang respect padanya, tapi dalam hatinya timbul perasaan ujub, perasaan sombong, takabur, riak, nak orang puji dia. Kalau Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah, Allah kata confirm orang ni akan menyesal dengan perbuatannya tadi. Subhanallah. Maka nak tak nak kena lawan lah. Sifat ujub, sum'ah, takabur ni kena lawan. Ia merupakan talbisul iblis. Bisikan-bisikan permainan daripada iblis yang nak menghancurkan amal soleh. Sebab amal soleh ni boleh hancur dengan bisikan-bisikan daripada iblis itu tadi. Kemudian, dalil yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal adh-dharri yata'uhumun nas. Orang-orang yang takabur dan bongkok akan dihimpunkan pada hari kiamat umpama sebesar biji gandum yang dipijak-pijak oleh manusia. Riwayat At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr. Subhanallah. Mana-mana yang sombong, riak, sum'ah, takabur, ujub, di dunia ni dia rasa besar. Saya dulu, kata dia. Kalau bukan kerana saya, dia nak mula membanggakan diri dia. Kalau bukan kerana saya, masjid ni takkan hidup. Itu ucapan orang sombong. Saya yang buat ni, itu ucapan orang yang sombong. Orang lain tak pandai, saya seorang je pandai. Itu ucapan orang yang sombong. Kalau dia sombong, di hari akhirat, mereka ini seumpama biji gandum. Masya Allah. Gandum yang kita tengok tu, sebiji dia tu kecil sangat. Dia seperti sebiji gandum yang akan dipijak-pijak oleh manusia. Di dunia ni dia rasa dia besar, di hari akhirat dia akan dipijak-pijak, dihinakan oleh orang lain. Subhanallah. Moga-moga Allah jauhi diri kita daripada sifat sombong tersebut, kerana sombong ni merupakan penyakit yang pertama yang hadir dalam kalangan anak Adam. Sebagaimana ayat yang kita baca ni. Seorang salaf berkata, dosa pertama berbentuk derhaka kepada Allah ialah takabur. Sombong takabur ni merupakan dosa pertama makhluk kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Maksudnya, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah kepada Nabi Adam. Tunduk di sini dengan kata lain, tunduk hormat. Hormatlah kepada Nabi Adam. Muliakanlah Nabi Adam dengan kamu tunduk kepadanya. Maka ketika itu apa kata iblis? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis kata dengan enggan ia berkata dan dengan takabur dia melafazkan aba wastakbar, aku tak nak sujud, aku tak nak tunduk, aku tak nak hormat kepada Nabi Adam. Maka kata Allah, wa kana minal kafirin, maka ia termasuk dalam golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama itu adalah dosa sombong, angkuh, takabur. Sebab itu dalam bab nak membersihkan hati ni, kita kena tengok orang yang berada di bawah kita. Jangan kita tengok orang yang berada di atas kita. Menyebabkan kita sentiasa rasa tak cukup, kita rasa akan timbul perasaan tamak bila
sentiasa melihat orang berada di atas, orang lain ada, aku tak ada, timbul perasaan sampai sehingga menjatuhkan orang dan sebagainya. Tapi kalau berdengki dalam bab ibadah itu no problem. Tapi dalam sehingga nak menjatuhkan orang lain, itu yang masalahnya. Sebab itu kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu, dengan itu akan timbul nikmat kesyukuran dalam hati kita terhadap apa yang kita ada pada hari ini. Sebab kalau kita tengok orang atas, akan ada orang yang lagi atas, menyebabkan kita tidak pernah merasa cukup dan qanaah. Tapi bila kita tengok orang di bawah, timbul rasa syukur terhadap nikmat, dan lebih daripada tu kita timbul perasaan nak berbahagi nikmat kepada orang lain. Itu lebih baiklah. Kemudian dalil daripada hadis lagi, sesiapa yang bersikap takabur terhadap kebenaran seperti yang dilakukan iblis, imannya tidak akan memberi manfaat kepadanya. Daripada Nabi SAW, Rasulullah bersabda, al-kibru safahul haqqi wa ghamdun nas, wa fi lafzin li Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Maksudnya, takabur ialah memperolok-olokkan kebenaran dan memperkecilkan manusia. Dia tak terima kebenaran dari orang lain dan dia memandang rendah pada orang. Ini bahaya takabur. Saya dulu adalah pekerja terbaik, awak kena dengar cakap saya. Dia mula nak membesarkan diri dia. Jangan begitu, cakaplah dengan bahasa yang lebih lunak. Orang dengar pun sakit hati, contoh kan. Memperkecilkan manusia. Awak ni pandai tak buat kerja? Dia maki orang, dia marah orang, dia hamun orang. Jangan begitu, itu dah sampai pada takabur. Cakap elok-elok. Dalam lafaz Muslim, takabur ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia tahu kebenaran yang dia bawa ni tak berapa benar, orang lain lebih benar lagi kebenarannya. Tapi oleh kerana orang lain yang bawa kebenaran, dia tak boleh terima. Itu adalah sifat takabur. Dan Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Allah tak suka. Saya nak pengesahan daripada Puan Inu. Ustaz Faisal ada ke Dr. Faisal pada pagi ni? Biasanya pukul 8 suku. Saya pun cek lagi. Belum? Saya belum lagi. Okey, boleh kita sambung InsyaAllah sehingga Doktor masuk insyaAllah. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tak suka sifat sombong tersebut, dan antara yang dibenci oleh Nabi SAW adalah sifat ssombong. Dia membesarkan di hadapan manusia, dan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak show off sikit lah, nak show off. Dia nak, kita katakan, lawan kepada sombong ni qanaah ataupun zuhud. Zuhud ni dia tidak tak suka menunjuk, dia tidak merasa terlalu memiliki, dia tak terasa terlalu memiliki, lawan kepada sombong. Tak apalah, kalau Allah Ta'ala nak ambil sajalah. Bagi dia begitu kan. Hati dia tu merasakan semua yang ada pada dirinya ini hanyalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila dia dapat nikmat, dia tidak sombong. Ataupun bila dia diuji, dia tidak terlalu bersedih kerana dia sedar semuanya adalah dalam bentuk pinjaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, sabda Nabi SAW, muka surat 77. Yaqulullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai
faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Maksudnya, muka surat 78, Allah Ta'ala berfirman, kebesaran ialah pakaianku dan sombong ialah selendangku. Sesiapa yang merampas, merentap dengan kasar kedua-duanya daripadaku, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Subhanallah. Salah satu daripada nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Kalau kamu rasa kamu ni sombong, Allah Ta'ala itu Al-Mutakabbir. Kalau kamu rasakan kamu ni hebat, Allah itu adalah Al-Qahhar. Kamu rasa kamu ni mewah, Allah itu adalah Al-Jabbar, Maha Perkasa. Maka itu semua adalah pakaian Allah, nama Allah, sifat Allah. Itu adalah selendang Allah, Allah sebut. Siapa yang ambil sifat itu daripada Allah, Allah akan balas dia dengan lemparkan dia ke dalam neraka. Sebab sifat sombong, angkuh itulah hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Al-Mutakabbir, dialah Al-Jabbar, dialah Al-Qahhar, Maha membalas. Itu salah satu daripada nama Allah lah. Kemudian dalil daripada hadis. Hadis ni panjang sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita berhenti dulu di hadis tadi. Ustaz Dr. Faisal ada bersama kita di talian untuk menyambung pengajian pada pagi ni. InsyaAllah, alhamdulillah pada pagi ni kita baca dua daripada kitab Al-Kabair, iaitu dosa besar minum arak dan dosa besar daripada sifat takabur, bongkok, ujub dan angkuh. Moga-moga Allah jauhi kita daripada dosa-dosa besar ini dan Allah letakkan hati kita dengan iman dan meletakkan sifat zuhud dalam diri kita, insyaAllah. Jadi anda rasa sekadar itu pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Puan Inu, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Demikianlah antara perbincangan dan perkongsian ilmu mengenai dosa-dosa besar itu minum arak dan juga sombong, angkuh, bongkak, wujud itu tadi. Dan jelas dekat sini bahawa undang-undang Allah itu sangatlah adil, teliti lagi sempurna, yang merupakan Tuhan pencipta dan pentadbir seluruh alam yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Akhir kata, semoga Allah SWT memelihara kita daripada melakukan dosa-dosa besar serta menggunakan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya dunia dan akhirat. Semoga kita diberi kefahaman dan memahami syariatnya. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk kita tangguhkan dahulu topik pembincangan ini dengan tasbih kafarah dan solat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Temu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bersama. Okey, baik.